Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu huzna sahla idza syi'ta bi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi lisanina nura. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, faqih dzurriyyatina fid din wa 'allim ta'wila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya dapat bertemu lagi kita pada hari ini untuk menyambung perbincangan kita sifat 20 berdasarkan Ummul Barahin. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini dapat memberi manfaat untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan melepaskan diri kita daripada belenggu taklid. Dan mudah-mudahan kita dipelihara Allah Taala, iman kita, pegangan kita daripada cubaan dan juga gangguan-gangguan pemikiran ataupun akidah-akidah yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sebenar. Terima kasih pada tuan-tuan, pada saat-saat akhir ini kita dapat bertemu juga sebelum masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga ianya merupakan bekal kita untuk bulan yang akan datang dengan perbincangan kita ini. Sambungan kita pada muka surat yang kelima. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Jadi kita dah baca sebelum ini, maka inilah 6 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bermula sifat yang pertama dinamakan sebagai sifat nafsiyah, iaitulah sifat yang bangsa pada diri, itulah zat, itulah wujud. Kemudian katanya lagi wal khamsatu ba'daha, dan 5 sifat kemudiannya. Ba'daha, ba'da nafsiyah ataupun ba'da wal khamsatu ba'daha, dan 5 sifat kemudiannya, kemudian daripada nafsiyah dan juga salbiyah. Wal khamsatu ba'daha salbiyah, dan 5 selepas daripada nafsiyah itu dinamakan sebagai salbiyah, iaitulah sifat yang menafikan benda yang tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dinamakan sebagai sifat salbiyah. 5 kita dah bincangkan. Sifat salbiyah itu sifat yang ibaratnya yang menunjukkan madlulnya perkara yang tak layak, artinya perkara yang tak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tiada permulaan, tiada perakhiran, kemudian menyalahi dengan segala yang baru, esa, lagi apa lagi? Diri sendiri. 5 sifat yang sebelum ini dinamakan sebagai salbiyah, iaitulah ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bincang panjang sebelum ni. Jadi rasanya saya tak perlu saya nak sambung lagi perbincangan, sebab kita bincangkan satu persatu dahulu. Kemudian kata pengarang lagi, summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinat wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizatil wal mustahilat wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in was sam'u wal basrul muta'alliqani bi jami'il mawjudat wal kalamu alladhi laysa bi harfin wala sautin wala yata'allaqu wa yata'allaqu ma yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Maksudnya, kemudian ini tertib ta'akuli.
Tartib ta'akuli artinya bukannya susunan secara hakiki lepas Tuhan ada wujud, lepas Tuhan wujud, kemudian barulah proses keduanya Tuhan itu ada, Tuhan itu bersifat dengan kudrat, iradat, bersifat dengan qidam, baqa, kemudian dah habis semua tu barulah proses berikutnya Tuhan bersifat pula dengan sifat kudrat, iradat, ilmu. Tak, bukan begitu. Ini dinamakan sebagai apa dia? Susunan bangsa akal, susunan bangsa kefahaman. Bererti susunan ini ialah pada pemikiran kita nak memahamkan lepas satu sifat Allah Ta'ala. Kita tak mampu nak faham sekaligus. Kita tak mampu nak faham sekaligus. Ini kerana kita terkait pemikiran kasbiah kita, memikir kita dalam bentuk kita mengusaha untuk memahamkan, dia ada tasawur dan juga tasdik. Tasawur artinya kita merupa, memahamkan setiap satu-satu juzuk makna-makna. Selepas dah fahamkan juzuk-juzuk makna, barulah kita tasdik. Tasdik artinya sama ada kita menerima perkara tersebut ataupun ternapinya perkara tersebut dalam pemikiran kita. Ini dinamakan sebagai adat, konsep amaliyatul fikri, cara kita berfikir. Kena ada begitu. Oleh kerana itulah dia ada step-step dia. Maka nak memahamkan sifat Allah Ta'ala, kita nak memahamkan, itulah dia punya kaedahnya, itulah caranya. Kerana kita kasbiah, kerana kita faham dalam bentuk kita usaha. Berbeza kefahaman yang bukan berbentuk kasbiah, yang bukan berbentuk usaha. Iaitulah bila Allah Ta'ala berikan suatu ilmu, Allah Ta'ala berikan satu kefahaman yang tidak ada susunan tersebut. Lalu apabila kita tahu perkara itu, bila kita nak menyampaikan ataupun kita nak menganalisis, barulah ada tasawur, adanya tersusunan-susunan. Namun bila diberikan oleh Allah Ta'ala, masa itu tidak ada susunan. Itu dinamakan sebagai suatu pengetahuan yang bukan berbentuk kasbiah, bukan berbentuk usaha, bukan berbentuk pemikiran, bukan memikir, bukan ta'akul. Namun kalau kita nak faham, kenalah ta'akul. Bila sebut ta'akul, itulah susunan dia lepas satu-satu. Kena dahulukan peringkat bawah, kalau susun dinding tu, peringkat batu-batu bawah. Dia tak boleh atas dulu. Kalau kita susun daripada atas, sampai bila tak tersusun, jatuh tak jatuh. Dia kena daripada peringkat bawah juga. Begitulah juga apabila dia mengatakan kemudian wajib bagi Allah, dinamakan sebagai wajib akli. Kita dah bincangkan dahulu. Wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Ini sekadar yang kita tahu, sekadar yang dinyatakan, sekadar perlu kita ketahui secara tafsil. Adapun sifat yang lain, kita tidak tahu berapa sebenarnya sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Yang kita tahu ni lah 7 ni. Sebahagian mengatakan bukan 7 saja, takwin dah 8. Ada yang mengatakan idrak dah 9. Tujuh sifat dinamakan sifat ma'ani. Sifat ini dinamakan sebagai sifat ma'ani. Ma'ani ni dia, kalau tulisan Arab dia, ma'ani. Minta maaf tuan-tuan perempuan, kakak-kakak, makcik-makcik, tulisan saya tak cantik, apalah. Jadi ma'ani, tulisan cacing namanya. Jadi ma'ani ni, kita tengok perkataan asalnya. Asalnya daripada mim, ain, nun, makna.
Kalau bahasa Melayu pun ada juga makna. Makna artinya, kalau kita bahasa Melayu, maknanya artinya lah kan. Kata makna, kalau bahasa Melayu, terjemahan. Tapi bukan terjemahan Tapi kita banyak orang Melayu ni bila sebut saja makna-makna ni merujuk kepada terjemahan. Dia sebenarnya bukan terjemahan. Kalau terjemahan ni sebenarnya alih bahasa. Makna bukan terjemahan. Asalnya daripada ma'ani ni jamak ni jamak. Plural. Yang ini singular, dia sebagai mufrad. Makna. Asal kalimah ana ni daripada ana ya'ni. Ana fi'il madhi ni past tense ya'ni. Ana ya'ni. Ini pun sepatutnya tak baris apa letak baris. Ana ya'ni. Ini pun selalu orang keliru. Dia kata ni ha ustaz ha ke ain. Ni dia tulisan saya tak cantik. Ana ya'ni. Kan biasa kita dengar kalau orang Arab cakap yakni. Inilah yakni ni. Yakni. Apa maksud dia kata yakni? Akni ataupun akni, saya asal kalimah daripada ana. Ana artinya menentukan, memaksudkan. Itu kalimah ana. Jadi makna ni isim maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan sebagai isim maf'ul. Wah, ustaz buka kitabnya. Kita mengajar nahwu saraf Ni pedagogi salah ni. Sepatutnya saya kalau mengajar tak boleh membelakangkan audien. Isim maf'ul. Makna adalah isim maf'ul. Kalau ana ni sebenarnya qasada ataupun talaba, tuntut. Qasada ataupun talaba, tuntut, maksudkan, tentukan. Jadinya makna isim maf'ul berarti maksud. Makna artinya maksud. Maksud, dikasadkan, ditentukan ataupun dituntutkan. Matlub. Apa yang aku tuntutkan daripada perkataan aku tadi. Jadi ana bihazihil kalimah, dia kehendaki ataupun akni bihazihil kalimah, aku kehendaki, aku tentukan, aku tentutkan bagi kalimah berikut menunjuk pada berikut. Jadi makna ialah perkara yang dimaksudkan, yang dituntut ataupun murad, yang dikehendaki itu makna isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Jadi makna dengan maksud itu asal bahasanya. Makna. Jelas Apabila begitu, dah faham dah makna asalnya sesuatu yang dimaksudkan, ditentukan, ni isim maf'ul. Macam perkataan makhlukun, yang dijadikan. Lagi perkataan apa lagi? Mahmud, yang dipujikan. Jadi perkara yang dipuji, perkara yang dimaksud, perkara yang ditentukan. Lalu lafaz ini, perkataan ini dijadikan suatu istilah. Barulah kita masuk, ini dari sudut bahasa ni. Barulah kita masuk kepada suatu tingkatan yang lain. Daripada segi bahasa ini, makna itulah sesuatu yang dituntut. Digunakan lafaz ini untuk menjadi suatu istilah, membicarakan tentang perkara-perkara yang maujud, perkara-perkara yang ada. Apakah perkara tersebut? Dalam diri kita ada pelbagai. Pada diri kita ada pelbagai. Dan sebahagiannya kita dapat kesan dengan panca indera. Panca indera yang 5. Apa dia kita kesan?
Putih. Hijau. Hijau ni bukan saya lah. Hijau bukan saya. Hijau apa dia? Hijau baju saya. Saya tak hijau kan. Putih. Itu dikesan dengan apa? Mata. Ni namanya sebagai konsep mahsusat. Mahsusat. Yang dikesan dengan panca indera. Pertamanya dikesan dengan apa dia? Dengan penglihatan. Penglihatan dengan penglihatan kita kesan. Lalu seperti apa dia? Alwan. Warna. Bukan alwan lah. Maknanya dikesan dengan apa dia? Dikesan dengan penglihatan. Basar. Basar. Seperti apa dia? Seperti warna. Saya sekejap, Rumi sekejap, Arab. Alwan. Satu. Kemudian kadang-kadang ni dikesan dengan apa dia? Dengan sentuhan. Lamsun. Seperti apa dia? Sentuhan. Panas. Sentuhan, bila sebut sentuhan, artinya satu tubuh badan kita ni, bukan sekadar pada tangan. Yang dimaksud dengan sentuhan ialah suatu sifat yang meratai pada segala tubuh badan kita. Kita sakit. Bila api terkena sini panas. Celup tangan dalam ais sejuk. Jadi seluruh badan, suatu sifat yang ada pada seluruh badan kita, dengan sifat tersebut kita dapat mengesan akan apa dia? Panas, sejuk, lagi apa lagi? Kasar, lagi licin. Ini antaranya. Kemudian ada pula dikesan dengan apa dia? Dengan 3, 4, 5. Dikesan dengan rasa. Ni apa ni? Sentuh ni rasa lidah kita. Zauq ni masam, masin, lagi apa lagi? Manis, pahit dan sebagainya. Itu dikesan dengan lidah. Kemudian keempat, apa lagi? Bau. Bila sebut bau, dikesan dengan penghidu. Kalau yang ni dinamakan sebagai apa? Pelihat. Yang ini perasa, penyentuh. Lagi? Tadi apa tadi? Perasa. Ini sebenarnya saya tak ikut susunan sebenar. Dia kalau ikut susunan sebenar, dia daripada dari rasa, kemudian lihat, dengar, itu susunan dia, tak apalah. Kemudian apa lagi? Penghidu. Lagi? Pendengar. Baiklah. Ini 5 dibawakan dengan imbuhan apa? Imbuhan ini. Jadi pendengar, kita dengar apa dia? Ada perkara yang kita dapat kesan dengan pendengaran. Itulah suara-suara, bunyi-bunyi. Jadi suara dan bunyi itu dikesan dengan pendengaran. Kemudian perhidu, busuk, wangi dan sebagainya. Perasa, masin. Ini semua ni 5 panca indera ini mengesan. Ada sesuatu lah. Ada yang tak kena lah. Ada sesuatu. Artinya aku tujukan perkara tersebut. Aku maksudkan perkara tersebut. Perkara tersebut bukan main-main. Memang ada betul-betul. Kalau cerita Piramli lah, cerita apa nama tu,
Siapa Siti Piramli tu? Yang dia kahwin dengan ni Salimah tu. Salimah Madu 3. Piramli datang apa dia? Nak minta suruh orang pekerja dia minta kutip duit sewa. Oh, punya garang. Apa nama yang tukang kutip duit sewa tu? Apa nama dia? Nama dia apa? Rafi Abang Rafi Rafi. Oh, Rafi terpergi dia kutip duit sewa. Oh, tak boleh, kangkung-kangkung, marah apa semua. Lala Piramli tak puas hati, macam mana ni? Ini bankrupt ni. Bankrupt syarikat bapak aku ni. Datanglah dia Piramli. Datang tengok pula ada Sarimah. Oh, berubah 360 darjah. Dia marah si Rafi, tengah ngas Rafi kena marah. Kalau orang ni datang, halau je dia. Jadi baiklah. Baik. Kemudian bila dah balik Piramli dah keluar tu, Salimah cakap bapak dia baik orangnya. Baik orangnya. Baik tuan kita ni, anak tuan kita ni. Baik ada makna tu. Artinya ada yang tentu ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi itulah makna asal perbincangan dia. Ada sesuatu yang mana sesuatu itu bukannya hanya terkhayal, tidak, ada bendanya. Ada bendanya. Jadinya dia bukannya perkara yang tidak ada luaran, ada perkara tersebut. Ada realitinya, ada waqi'nya. Itu yang dimaksudkan dengan makna. Dengan sebab makna ada dengan sesuatu itu, maka Piramli berubah. Apa itu? Makna tadi, cinta dia tadi, ada makna tadi. Tidak senang faham. Ada sesuatu yang dengan sesuatu itu boleh berubahkan beberapa, memberi kesan perkara-perkara yang pelbagai. Jadinya dengan sebab ada sesuatu tadi, kita boleh tak tenang dah dalam kita. Anak terkentut, buka dah tingkap. Ada sesuatu, iaitulah bau. Ada sesuatu yang kita resah, tak puas hati lah, bukakan aircon. Sebab apa? Sesuatu tersebut ialah panas. Dengan sebab panas tadi kita jadi tak tahu arah. Jadi ada sesuatu makna, dia sebagai makna. Ada yang kita maksudkan perkara itu. Itulah untuk faham yang dimaksudkan dengan makna. Daripada makna ini, sesuatu itu makna mufrad, singular, satu. Kalau banyak dinamakan sebagai ma'ani. Jadi lafaz makna atau lafaz ma'ani ini ditujukan kepada sesuatu yang realiti, benar-benar wujudi, benar-benar ada. Ini dinamakan sebagai sifat ma'ani. Itu kita bincangkan pada manusia. Dan kita dapat pastikan sebahagiannya dikesan dengan panca indera. Dan ada yang sebahagiannya dikesan dengan mahsusat, panca indera. Ada yang dikesan dengan wijdan, iaitulah nafsani. Nafsani dikesan dengan wijdan, itulah nafsani, perkara yang dikesan yang dalaman kita. Kalau tadi bau kita wangi ke, busuk ke, badan kita panas ke, ibu pegang anak, demam, kesan panas. Jadi dikesan dengan panca indera. Ada yang dikesan dengan wijdani, dengan rasa. Macam mana engkau ni tahu? Macam mana engkau tahu kau tu sakit? Aku yang rasa, aku tahulah. Macam mana engkau tahu engkau boleh bergerak? Aku yang rasa, aku tahulah. Itu namakan sebagai wijdan. Kita dapat kesan dengan dalaman kita. Jadi kesan dengan dalaman kita ini, pada dalam diri kita ini banyak sifat-sifat makna, sifat-sifat ma'ani yang bangsa nafsani, yang bangsa diri. Bukannya mahsusat, bukan dikesan dengan panca indera, tidak, tapi bangsa wijdani. Kita dapat rasa dalaman kita ini memang bengkak hati dengan seorang. Apa dia? Iri hati, dengki. Kita dapat kesan dengan diri kita. Kita tahulah kita tengah dengking orang.
Cuma kita menafi tak nafi tu lain cerita. Macam mana kita tahu kita cinta dengan isteri kita? Aku yang rasa aku tahulah, dia kesangan wijdan. Ini banyak dalam diri kita yang bangsa ma'ani, yang jenis ma'ani yang dinamakan sebagai sifat, dinamakan sebagai arad. Sifat ma'ani ialah arad, dalam kategori arad. Mahsusan ni pun arad juga. Jadinya manusia ada jisim, jirim, dan manusia ada roh. Roh kita langsung tak tahu, tak tepi. Kita ada sifat-sifat yang bangsa luaran yang dikesankan panca indera. Ada bangsa nafsani, bangsa dalaman. Jadi bangsa dalaman juga dinamakan sebagai arad. Sebagaimana putih kita dinamakan sebagai arad, begitulah juga dalaman kita ini semua dinamakan sebagai arad. Jadi maksud semua ini adalah aradun, arad. Apa maksud arad? Datang dan pergi. Itu arad. Asal kalimah arad dalam bahasa Arab ni ialah datang dan pergi. Jadi cinta pada seorang datang kena laki dia buat kait, buat perangai sampai setahun yang tu, bukan kata cinta. Naik meluat, benci pula, dah tak ada cinta. Nampak dia berubah. Ataupun cinta, arad, cinta makin lama, dulu kerana nampak suaminya handsome, kemudian dah anak 10, suami perangai makin lama makin baik, bertambah lagi, arad yang lama bertukar pada arad yang lebih sayang lagi. Itu datang dan pergi, itu nama sebagai arad. Begitu juga dengan kulit kita. Dulu putih, kena matahari, tiba-tiba jadi gelap. Jadi pergi, datang dan pergi. Lalu sifat-sifat makhluk ini dinamakan sebagai arad ataupun sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani, kena faham? Iaitulah perkara yang benar-benar ada realiti, wujudi. Dia bukan hanya pada minda sahaja. Bukan pada minda sahaja. Kalau pada minda ni kita dah bincangkan dahulu, ialah perkara yang melibatkan nisbah, yang melibatkan yang melibatkan idafah, sandar. Seperti suami kita tinggi ke rendah ke, itu hanyalah amrun i'tibari. Suami hajat tinggi ke rendah? Kalau orang Melayu ni tinggi ke rendah? Suami kita, isteri kita rendah ke tinggi? Rendah ke tinggi? Tinggi. Kalau kita kata dia tinggi, tengok orang Arab, tinggi. Jadi kita tak boleh kata isteri kita tinggi, rendah dia jadi, nampak? Itu dinamakan sebagai idafi. Idafi artinya bila kita adu, kita sandarkan kepada yang lain, rendah lebih bini kita. Cuba kita adukan dengan orang asli. Isteri aku tinggi. Nampak tu? Jadi itu yang dinamakan sebagai idafi. Bila idafi ataupun perkara yang melibatkan timbulnya konsep tinggi rendah, itu ialah akal. Akal mengadukan satu dengan satu yang lain, maka timbulnya perkara tersebut. Maka itu bukannya makna, bukannya arad dalam istilah perbincangan kita, bukannya sifat ma'ani. Ianya adalah idafi ataupun nisbi sahaja. Baiklah, apabila kita dah faham kita ini ada kategori sifat yang makna, iaitulah arad, dan ada juga kategori yang bukan arad, iaitulah nisbi, idafi. Jadi nisbi dan idafi ini bukan wujudi. Wujudi bukannya perkara yang kalau tak ada akal pun, tak fikir pun, benda tu memang ada. Memang ada di kharij, di luarannya. Dan yang dinamakan sebagai arad atau sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani ni pula ada kalanya kategori dikesan dengan panca indera yang 5, dan ada yang dikesan dengan sya'run, rasa, wijdan, kita yang dalaman kita. Jadi itulah yang dinamakan sebagai sifat-sifat nafsani, yang bangsa kepada diri dalaman kita. Antaranya apa dia? Kita dapat rasa, kita melihat.
Macam mana tuan-tuan tahu, tuan-tuan melihat? Kita rasa sendirilah. Kalau orang kata, dia tahu dia melihat kerana dia buka mata. Orang buta tak buka mata ke? Orang buta buka mata tak? Buka. Bukan semua orang buta tu buka mata. Tidur tu buka mata pun ada. Jadi macam mana dia tahu dia mendengar? Dia rasa lah, mana dia tahu. Bukannya telinga ni mendengar, tak. Telinga ni dinamakan sebagai juzuk diri kita. Juzuk. Dia bukannya sifat dia adalah juzuk zat kita. Dia bukan sifat. Jadinya macam mana tahu dia mendengar? Dia rasalah. Jadi sifat apa kita dapat kesan di situ? Sifat pelihat. Sifat pelihat kita bukannya mata. Tapi kita kesan kita ada sifat pelihat ialah kita melihat tadi. Dapat kesan, kita dapat kesan. Kemudian apa lagi? Kita dapat kesan apa dia? Kita ada sifat pendengar. Kemudian kita ada sifat apa lagi? Dapat. Itu sifat ni, panca indera yang 5 ni. Macam mana kau tahu kau ada sifat penyentuh? Aku sentuh, aku tahu lah. Aku lari daripada panas tadi, kelang kabut lari. Kita dapat rasa. Lagi apa lagi? Panca indera yang 5 semulah. Jelas di situ. Baiklah. Ini dinamakan sebagai sifat nafsaniyah. Ataupun sifat ma'ani yang bangsa pada diri. Apabila kita dah faham begitu, bila membicarakan tentang ketuhanan, ada beberapa sifat yang bangsa nafsani. Kan kita kata tadi, bangsa nafsani. Bukan bangsa mahsusat, kerana Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Tuhan itu tak dapat disentuh. Tuhan itu tak dapat dibahu. Tuhan itu tak dapat dibahu. So apa? Tuhan itu bukannya arat. Tuhan tidak ada arat pada dirinya. Dia tak ada wangi busuk. Tuhan tu wangi tak wangi? Tuhan wangi ke tak wangi? Ustaz takkan tak cakap, takkan kita nak kata Tuhan tu busuk pula. Dia sebenarnya dalam perbincangan, dalam ucapan kita ni pun, apabila kita buat contoh, ni sebenarnya dalam kaedah lah, dalam kaedah. Kalau tak silap saya, dalam perkara ini, apabila kita menuturkan perbincangan yang kita nak mengaitkan tentang ketuhanan, tentang pengisbatan, tentang penafian, dia sebenarnya konsepnya sama dengan apa yang kita nak luahkan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dalam sesi pengajaran, kalau sesi luar tu lebih-lebih lagi lah, sesi pengajaran, apabila kita nak buat contoh perkara yang tak layak bagi kenabian, buat contoh perkara yang tak layak bagi kenabian, sama ada kita melafazkan pertuturan kenyataan dalam bentuk ijab ataupun sal, dalam bentuk tidak ataupun dalam bentuk ada. Tidak satu, ada satu. Contoh, kita katakan mustahil Nabi itu dia sepatutnya tak sebut B-O-D-O-H. Mustahil Nabi itu B-O-D-O-H. Itu dalam bentuk apa dia? Ijab. Dalam bentuk ada. Dalam bentuk positif. Dalam bentuk apa dia? Tidak dibawakan penafian. Mustahil Nabi itu B-O-D-O-H. Ini dinamakan sebagai dalam bentuk ijab. Ijab. Satu lagi dalam bentuk sal, negatif. Mustahil Nabi tidak cerdik. Jadi tidak cerdik dengan B-O-D-O-H sama makna, tapi uslub, gaya berbeza. Dalam uslub ijab dan juga dalam bentuk salb, positif dan juga negatif. Bentuk ijab seperti apa dia? Mustahil Nabi itu B-O-D-O-H.
Dalam bentuk salb seperti apa dia? Mustahil Nabi itu tidak cerdik. Jadi tidak cerdik itu memang kita faham lah, tapi dibawakan tidak. Ini menunjukkan konsep beradab ketika bertutur. Ini konsep beradab. Dia konsep macam mana? Sama. Apabila membicarakan tentang ketuhanan, lafaz kita nak isbatkan, kita nak sandarkan tentang perbincangan ketuhanan, konsepnya sama tentang kita bicarakan tentang kenabian. Itu dikiaskan. Lalu kita tak boleh kata Nabi itu mustahil Nabi itu BODOH. Walaupun dalam perbincangan ini, tapi yang adabnya ialah mustahil Nabi tidak cerdik. Itu dia punya antara adabnya. Jadi apabila kita berkata begitu, ini itu panggil apa? Iklan bukan iklan apa? Luar tapi berkait juga lah dalam perbincangan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya yang bangsa wujudi ataupun arad, sifat ma'ani cukup banyak. Namun yang wajib kita ketahui secara tafsirnya iaitulah 7 sifat. Dikata di sini 7 dan iaitu qudrah, berkuasa. Jadi sifat pertama daripada sifat ma'ani dinamakan sebagai qudrah. Qudratun. Bukan qadirun kita dah bincangkan dahulu. Qadirun itu ialah zat yang bersifat dengan qudrah. Tu qadirun. Kalau qudrah semata-mata kita fokuskan tentang diri sifat tersebut, dinamakan sebagai qudrah. Kudrat ke qudrah ke, tak salah tu. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan imbuhan imbuhan Kalau kita Jawi kita, kebanyakannya kita terjemahkan dengan apa dia? Maha berkuasa ataupun berkuasa. Ataupun maha berkuasa, dia khususkan, diidafatkan, disandarkan di situ. Maha merujuk kepada ketuhanan, maha berkuasa. Namun sebahagian daripada ilmuwan mutaakhirin Nusantara kita, almarhum Cik Abdul Qadir ataupun Pak Der pengarang kitab Bakuratul Amani, dia membuat suatu evolusi bahasa. Maksudnya suatu pendekatan, pemurnian dalam berbahasa. Kerana menurut beliau, nenek-nenek moyang kita dahulu, orang Melayu Nusantara kita dahulu, apabila membicarakan tentang panca indera yang 5, maka nenek moyang kita dahulu dia akan menterjemahkan panca indera dengan imbuhan imbuhan perhidu, lagi apa lagi, pendengar. Ni imbuhan ni bukan baru lagi, bukan zaman kitab Darussamin ke, bukan kitab apa dia, kitab Aqidatun Najin, tidak. Itu pun dah kemudian. Sebelum tu lagi, contohnya apa dia, pada zaman zamannya Rasulullah Fiklam Hatim, zaman terjemahan Melayu, kitab terjemahan Melayu yang antara yang paling awal, yang menterjemahkan kitab akidah ke dalam bahasa Melayu ialah Syekh Nuruddin Raniri. Dia menterjemahkan kitab apa dia? Aqaidun Nasafi. Itu dah kurun keberapa dah tu? Dah lama dah. Syekh Nuruddin Raniri diterjemahkan kitab apa dia? Aqidatun Nasafi. Jadi dia terjemahkan kitab Aqidatun Nasafi ke dalam bahasa Melayu. Apabila membicarakan tentang panca indera, dia menterjemahkan dengan imbuhan Jadinya memang dahulu memang panca indera kita ini diterjemahkan dengan Lalunya pada mengatakan orang-orang kita dahulu panca indera diterjemahkan dengan ini menunjukkan bahawasanya
Sepatutnya kita apabila membicarakan tentang sifat ma'ani Allah Ta'ala, sepatutnya kita terjemahkan juga dengan imbuhan pe. Lalu oleh kerana itu, dia tak terjemahkan kudrat dengan berkuasa, tapi dia terjemahkan dengan apa dia? Berkuasa. Kerana berbeza antara berkuasa dengan berkuasa. Contoh, kalau penghidu, menghidu lain, penghidu lain, merasa lain, perasa lain. Perasa itu merujuk kepada sifat. Dengan sebab ada sifat itu, maka berkemampuan kita menghidu. Apabila ada sifat perlihat pada kita, dengan sebab sifat perlihat kita itulah, maka berkemampuan kita melihat. Umpama untuk mendekatkan fahamnya, antara menyapu dan juga penyapu. Mengetuk dengan pengetuk. Mengetuk, apa dia mengetuk? Mengetuk tu ambil barang apa benda, apa barang kita perbuatan. Jadi mengetuk merujuk kepada tindakan, perbuatan. Itu ataupun imbuhan merujuk kepada apa dia? Perbuatan, tindakan. Tapi kalau imbuhan merujuk kepada alat. Jadinya alat pula ada bangsa yang hisi, ada yang material, ada alat yang berbentuk apa dia? Maknawi. Jadi bila kita melihat, alat materialnya ialah mata. Ni biji matanya. Alat maknawinya ialah apa dia? Sifat pelihat. Ini kalau bagi makhluk, bagi manusia, dibawakan imbuhan pe. Namun Allah Subhanahu Wa Taala bukan alat. Namun konsep, walaupun begitu, konsep kepahaman membezakan antara perbuatan dan sifat, maka sesuailah juga diterjemahkan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala dengan imbuhan pe. Lalu perlihat, pendengar, perkuasa, perkehendak, apa lagi? Perkata. Baiklah. Jadi jelas di situ. Maka kata pengarang di sini, dan itulah kudrah, diterjemahkan dengan perkuasa. Itulah ada punya kekunci dia. Beza antara berkuasa. Baiklah, sifat yang pertama daripada 7 sifat ma'ani, ataupun yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitulah kudrah. Apa maksud kudrah? Berkuasa, mengadakan dan juga meniadakan. Itulah yang dimasukkan dengan perkuasa. Dia kitab ni pendek, saya bercakap banyak lah. Tu untung pakai kitab ni. Ikut saya nak bebel apa, ikut saya. Saya bebas menguraikan. Saya sebagai syarah. Ini matan, saya sebagai syarah, pensyarahnya. Saya syarah ikut saya nak berikan kefahaman kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang dimasukkan dengan perkuasa? Apabila seorang itu, manusia itu mempunyai sifat perkuasa, maka seseorang itu mampu melakukan sesuatu yang lain. Itu kepahaman tentang kudrah bagi manusia. Lalu apabila berbicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, apabila adanya sifat perkuasa pada Allah Ta'ala, maka berkuasalah Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu. Itu dia maksud sebagai kudrah. Saya ni kita yang perjumpaan terakhir ni sebelum Ramadan Jadi kalau ada soalan, inilah. Kalau saya bawa seorang, dia tak ada apa nama suasana pengembaraan. Di pengembaraan ni macam sesuatu yang ada tindak balas, tolak menolak. Pengembaraan rombongan sekolah kan seronok macam tu, rombongan sekolah kan. Kalau tak, saya bawa kereta, yang lain semua tidur belakang. Sepatutnya tujuan dia macam mana?
untuk kenal. Untuk kenal, tapi bila dah bawa dalam perjalanan tu, saya pandang belakang, tak apalah, ni kali kau jangan jalan dah, kau duduk kat rumah. Ibarat begitulah. Tapi maksud saya di situ, dia dengan cara tuan-tuan bertanya, jangan tanya pelik-pelik pula. Tanya yang agak-agak saya boleh jawab. Jangan tanya yang saya tak boleh jawab. Tuan-tuan, Kudrat kita terjemahkan dengan perkuasa. Perkuasa. Kudrat perkuasa, dia akan, kita akan bincang nanti, dia ada satu ta'aluk. Ta'aluk bagi kudrat faham, nak faham sifat ma'ani. Ingat tuan-tuan, bila nak bicarakan tentang sifat ma'ani, perkara yang perlu kita fahamkan selain daripada bicara maksud kudrat, tentang ta'aluk. Sifat ma'ani yang perkara yang penting kita kena tahu ialah ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Akan perbincangan tentang ta'aluk. Kalau bahasa mudah kita nak terjemah ta'aluk ni sebagai apa dia? Fungsi, kerja, tugas, lagi apa lagi? Peranan, lagi? Ni tuan-tuan bagi tahu saya, nanti saya dapat juga maklumat baru. Selain pada ni, fungsi, kerja, tugas, peranan, lagi apa lagi? Apa itu takluk? Tujuan. Boleh, tapi dia lebih umum lagi. Ada tugas, peranan, fungsi. Jadi sebenarnya dalam beredar inilah makna dia. Baiklah tuan-tuan, nak fahamkan takluk. Terlihat di atas, nampak apa dia? Lampu. Apa sifat lampu? Sifat lampu terang. Sifat lampu terang. Menerangkan. Apa lagi? Sekarang perbezaan antara penerang dengan menerangkan. Pemanas dengan memanaskan. Jadi memanaskan, menerangkan adalah ta'aluk, fungsi, kerja. Jadi kalau ulama mengatakan yang dimaksudkan, ini dari segi istilah, ta'aluk ialah tuntut sifat. Itu ta'aluk. Menuntut sifat akan perkara yang lain selain berdirinya sifat pada zat. Itu dinamakan sebagai ta'aluk. Menuntut sifat akan perkara yang lain selain daripada berdirinya sifat pada zat. Jadi dulu perkara pertama, ada dua perkara di situ. Bila kita katakan sebagai terang, ni lampu. Bila sebut saja terang, lampu ini bersifat dengan terang. Betul? Jadi ada satu. Pertama, terang tu ada kat mana terang tu? Okey, sekali saya katakan, adakah terang ini sifat bagi lampu? Tak. Bila sebut saja sifat mesti berdiri pada zat. Nanti kita katakan, bila sebut saja sifat ma'ani, pertamanya, bila sebut saja sifat, pertama perkara yang penting ialah berdiri sifat pada zat.
Ini pertama. Panas. Sifat api ialah apa? Panas. Jadi panas tu ada kat mana? Kat api lah. Terang kat mana? Lampu. Kitab ini putih. Putih tu ada kat mana? Pada kertas. Jadi bila putih ini ada pada kertas, kemudian ada tak lagi dia punya tugas dia punya perkara yang berkaitan dengan putih lagi, ada lagi tak? Tak ada, setakat itu saja. Adanya putih pada kertas, adanya hitam pada kertas. Tapi bila sebut saja panas, panas ni mesti ada kat mana? Pada api. Terang tu mesti ada pada mana? Pada lampu. Sejuk tu mesti ada pada apa? Pada ais. Jelas. Sifat itu pada zat. Namun bila sebut saja ta'alluq, menuntut sifat akan perkara yang lain selain berdirinya sifat pada zat. Jadi pertama sekali dia dah ada dah pada zat, namun tak cukup lagi, dia ada lagi kerja lain lagi, dia ada lagi fungsi lain, peranan lain lagi, iaitulah dinamakan sebagai tindakan tugas. Dia nak kerja lain lagi. Jadi terang pada lampu bukan sekadar dia ada pada lampu, dia menerangkan yang lain. Panas pada api bukan sekadar dia ada pada api, apa lagi? Dia memanaskan yang lain. Lagi, sejuk bukan ada pada ais, bahkan dia menyejukkan yang lain. Jelas itu Bila kita lihat pada diri kita, sifat perlihat mesti ada pada apa? Pada kita lah. Sifat perlihat ada pada kita. Bukan sekadar sifat perlihat itu ada pada kita, bahkan dia ada tuntut kerja lain, tugas lain. Apa dia? Nyata tiap-tiap sesuatu pada penglihatan kita. Kita ada sifat pendengar, bukan sifat pendengar itu saja ada pada kita, bahkan dia ada tugas lain. Apa dia? Nyata tiap-tiap sesuatu pada pendengaran kita. Kita ada sifat perasa itu ada pada kita, bukan sekadar itu. Nyata panas pada kulit kita. Jelas itu Faham tak takluk tu? Ada soalan lagi tentang takluk? Ini kena faham apa itu takluk. Beza antara takluk dengan sifat. Dan apabila saya bawa contoh tadi, ini menunjukkan kepada kita sebahagian sifat ma'ani kita bertakluk dan sebahagian sifat ma'ani kita tidak bertakluk. Jadi putih saya dia tak ada kerja lain dah, dia ada hanya daripada pada kulit saya saja. Putih ke? Taklah dia. Lagi apa lagi? Hitam rambut. Hitam itu ada pada rambut, tapi dia tak ada kerja lain dah. Selesai. Namun bila sebut saja licin biji mata, kan licin dia kan, basah lembab licin pada biji mata tadi, basah tadi, dia ada tugas lain tak? Tak ada juga. Dia sekadar basah di situ saja. Tapi kalau kita ni berbadan demam panas, kita dapat, tapi dia tak main peranan pada memanaskan yang lain. Itu cara lain. Baiklah. Jadinya kesimpulannya, sebahagian daripada arad itu bertakluk, ataupun kita kata sebahagian sifat ma'ani manusia itu bertakluk, sebahagian lagi tidak bertakluk. Namun apabila kita lihat imbuhan pe tadi merujuk pada panca indera, lalu Pak De menggunakan istilah imbuhan pe untuk sebagai istilahiyat untuk membezakan antara sifat ma'ani dan juga ta'alluq. Jadi beza antara pelihat dan melihat, beza antara pendengar dan juga mendengar. Jadi kalau kita faham di sini, ijtihad pada tidak salah dari sudut perkembangan bahasa, tak salah. Tak salah. Jadi kita kata perkata, perlihat, tak ada masalah. Cuma jadi pertikaiannya, perdebatannya nanti akan berlaku kepada dua sifat ma'ani.
Pertamanya, sifat hidup. Kita hidup tak? Hidup. Tapi sifat hidup kita tadi bertakluk tak? Tak. Sekadar daripada kita lah. Itu sifat makni. Tapi diletakkan juga hidup. Kemudian kata. Dalam kamus-kamus tak jumpa kamu Dewan Bahasa kata, tak jumpa. Tak jumpa istilah kata. Namun pada selaraskan merujuk kepada sifat. Jadinya ada orang yang mengkritik. Jadi tak jumpa dalam kamus perkata-perkata ni. Kan sebagaimana kita dah kata tadi, pada mengkiaskan dari sudut bahasa. Dan dalam masa yang sama, kita sekarang ni dalam perbincangan istilahiyat. Istilahiyat macam mana? Iaitulah bahasa-bahasa merujuk kepada bukan bahasa am. Dia ada bahasa-bahasa am dan juga bahasa khusus. Bila sebut saja bahasa khusus, dalam ilmu engineering dia ada bahasa khusus dia. Dalam ilmu perniagaan dia ada bahasa khusus dia. Dalam fiqh dia ada bahasa khusus dia. Begitulah juga dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, dia ada bahasa khususnya. Kalau kita kata arad, kalau dalam perbincangan bahasa, dia umum. Namun dalam segi ilmu kalam, bila sebut saja arad, ialah merujuk kepada sifat ma'ani. Jadi begitulah juga dengan perkata. Jadi perkata ini merupakan suatu bahasa khusus, bahasa akademik, bahasa ilmiah dalam perbincangan ilmu kalam. Kalau dia kata cari kamus tak ada, kamus Dewan Bahasa tu baru lagi ke dah lama? Adakah kamus Dewan Bahasa dah sempurna sekarang? Tidak. Kamus Dewan Bahasa dia ada dua kategori, bahasa umum dan juga bahasa istilah. Bahasa istilah belum lengkap lagi. Jadi seandainya adanya pengkaji yang membicarakan tentang imbuhan pada sifat ma'ani, lalu dibuatkan tesis, dibuatkan perbincangan, perdebatan, dialog dan sebagainya, lalu Dewan Bahasa akan mengambil faedah. Lalu dia akan dimasukkan dalam Dewan Bahasa. Mungkin 5 tahun akan datang, anak-anak tuan-tuan yang akan buat perbincangan tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam kamus Dewan Bahasa, bahasa khusus, bahasa akademik, bahasa istilah. Ini tak ada masalah semua. Jadi tidak ada timbul pertikaian pun. Ala kulli hal, kita nak terjemah maha berkuasa ke, tak ada masalah. Kita nak terjemah perkuasa pun tak ada masalah. Yang pentingnya ialah makna yang kita maksudkan. Itu yang penting. Istilah tu kemudian boleh dibincangkan lagi. Baiklah, jelaslah kita di situ sifat bicara tentang ta'alluq, iaitulah sifat perkuasa. Baiklah. Ada soalan tak? Tuan. Ada soalan? Biasa yang diterjemah dengan ber tu, biasa tu diterangkan dengan terjemah dengan di dalam lazim bagi sifat. Itu dinamakan sebagai samaratus sifat. Samaratus sifat. Samaratus sifat ni iaitulah objektif ataupun kesan ataupun rantaian daripada adanya sifat. Itu samaratus sifat namanya. Jadi samaratus sifat ni walaupun Mu'tazilah menafikan Tuhan bersifat dengan sifat kudrah, tapi mereka mengisbatkan samaratus sifat. Samarat artinya buah, hasil, lanjutan daripada sifat. Itu namanya sebagai samaratus sifat. Lalu samaratus sifat, hasil daripada adanya sifat perlihat pada kita, maka kita melihat. Itu samaratus sifat. Macam pasti
Jadi apabila kita membicarakan tentang kudrah, ta'alluq bagi kudrah, barulah kita bincangkan. Ta'alluq bagi kudrah ialah ijad wal i'dam. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Nak tugas lebih, nak tugas lebih. Tugas lain ataupun lain. Ini selesai ni. Jadi ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat apa itu? Iaitulah ijad dan juga i'dam, mengadakan, meniadakan, ini ta'alluq bagi kudrat. Mengadakan, meniadakan, ini ta'alluq, kerja dia, fungsi dia. Jadi bila sebut saja kudrat, mengadakan, dia bukannya nyata, dia bukan menentukan, dia bukan memaklumkan, tidak, bukan memahamkan, tidak. Kudrat kerjanya mengadakan, meniadakan. Jadi bila sebut kata mengadakan, meniadakan, apa perkaitannya? Ialah perkaitannya ialah jadi apabila kudrat itu ta'alluq dia ialah ijad, mengadakan dan juga meniadakan, maka sudah pastilah perkaitannya ialah perkara yang menerima ada dan menerima tiada. Sebab dia mengadakan, meniadakan. Jadi bila dia berkaitan dengan perkara yang menerima ada dan juga menerima tiada, maka ini dinamakan sebagai apa dia? Mungkin ataupun mumkinat. Mungkin satu, mungkinat banyaklah. Mumkinat tu apa dia? Sesuatu yang bersifat dengan imkan. Bersifat dengan imkan. Imkan itu ialah sifatnya. Perkara tersebut dinamakan sebagai mungkin. Jadi mungkin ialah sesuatu yang bersifat dengan imkan. Imkan tu apa dia? Imkan ialah menerima ada, menerima tiada. Jadinya ta'alluq kudrat dia hanyalah pada perkara yang imkan saja. Perkaitan dia hanyalah pada perkara yang menerima ada, menerima tiada. Dinamakan sebagai mungkin. Mengesahkan sesuatu itu berkait dengan ta'alluq kudrat ialah imkan. Itu kekuncinya. Perkara yang mengesahkan ia berkait dengan ta'alluq kudrat ialah imkan. Bahasa Arabnya apa ya? Alif, mim, kaf, alif, mim. Imkan. Ini perkara yang mengesahkan ta'alluq bagi kudrat.
Artinya ada perkara tersebut pada sesuatu, maka itulah tempat perkaitan kudrat. Agak mendalam sangat ke? Ha? Agak mendalam tapi ni sebenarnya ni kekunci dia. Kalau kita bahasa mudah fahamnya, ruang lingkup bagi perkaitan kudrat itu ialah imkan. Selagi mana-mana perkara yang bersifat dengan imkan, itulah tempat perkaitan kudrat. Kalau kita faham apa perkaitan dengan pelihat kita, apa perkaitan dia? Warna, bentuk, itu perkaitan kita. Apa perkaitan rasa kita, deria rasa kita, masin, itulah yang perkara-perkara yang melibatkan rasa lah sifat perasa kita ialah berkaitan dengan apa dia, masin, manis, ialah apa kesimpulan dia, ruang lingkup dia apa dia, suatu rasa, itu ruang lingkup dia. Jadi adakah apa rasa di dalam kau tentang bentuk bentuk laptop kita ni? Tak, orang tak cakap kita, itu bukan ruang lingkup dia, bukan kawasan dia, perbincangan dia, bukan perkaitan dia. Walaupun ada perbincangan lain, tapi itu untuk mudah fahamnya. Jadi ruang lingkup perkaitan bagi kudrat ialah mana-mana yang bersifat dengan imkan namanya. Jadi ini dia boleh tak nak jadi kuning sekejap lagi? Kalau sepelikan kuning boleh tak? Maknanya boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Itu dinamakan sebagai imkan. Jadi dia berkait dengan takluk kudrat Allah Ta'ala. Ni keras boleh tak dia jadi cair lagi? Mana boleh menerima ada, menerima tiada. Jadi dia berkaitan dengan kudrat Allah Ta'ala. Lagi apa-apa yang boleh menerima ada, menerima tiada dinamakan sebagai imkan. Itulah ruang lingkup kudrat Allah Ta'ala. Sekarang ni kita hidup, boleh mati tak? Boleh. Itu ruang lingkup takluk kudrat Allah Ta'ala. Senang je. Apa-apa yang bersifat dengan imkan. Imkan tu apa dia? Menerima ada, menerima tiada. Sekarang saya tak comel, boleh tak esok saya jadi cantik pergi salon? Boleh. Itu maknanya apa dia? Ruang lingkup takluk kudrat Allah Ta'ala. Mana-mana yang bersifat dengan imkan, itulah perkaitan bagi kudrah. Baiklah, apabila kita dah katakan ruang lingkup dia hanyalah ruang lingkup ialah imkan, dinamakan sebagai apa dia? Imkan zati. Dinamakan sebagai apa dia? Imkan apa? Imkan zati. Tuan-tuan, ni nampak saja baca matan huraian ni sebenarnya susunan teratur. Kalau ada tuan-tuan yang boleh buat penulisan, ini jadi syarah dah lah. Dia jadi syarah dah tuan-tuan. Buat satu penulisan boleh jual buku dah. Tapi manusia kan suka dengar je malam nulis. Malam buat perbincangan. Saya sendiri pun kata malam nulis. Jadi ni namakan sebagai apa dia? Imkan zati. Ni imkan zati. Zati namanya. Jadi takluk kudrat dia hanya berkait dengan perkara yang imkan zati, perkara yang imkan. Bila kita katakan imkan, maka terkeluarlah apa dia, perkara yang wajib. Lagi terkeluarlah perkara yang mustahil. Ni dia punya pembawakannya kan lepas tu. Sebab apa? Kerana perkara yang wajib itu dia bersifat dengan wujub, bukan bersifat dengan imkan. Perkara yang mustahil ni bersifat dengan apa dia? Istihalah. Kita bincangkan dahulu. Beza antara wajib, mustahil dan juga jaiz. Wajib bersifat dengan
wujub. Mustahil bersifat dengan istihalah. Jaiz bersifat dengan jawaz ataupun imkan. Baiklah. Bila kita kata imkan, menerima ada, menerima tiada. Ini wajibnya apa dia? Wajib bersifat dengan apa dia? Wajib ialah wujub. Wujubnya apa dia? Mesti ada. Tak boleh tiada. Kalau mustahil pula apa dia? Istihalah. Apa dia? Mesti tiada. Ni kalau macam inilah pemikiran, cara kita, perbincangan kita, insya-Allah Melaka ni naik balik bahagian orang-orang hebat ilmu kalam. Perbincangan kita buat detailkan satu-satu. Jadi apabila kita katakan wajib ialah bersifat dengan wujub, mesti tiada. Istihalah mesti ada. Wajib dan mustahil ialah bersifat dengan istihalah, mesti tiada. Sedangkan imkan boleh ada, boleh tiada. Jadi dia boleh berlaku perubahan. Jadi bila boleh berlaku perubahan, maka adanya perkaitan luar yang merubahkan sama ada ataupun tiada. Itulah berkaitan dengan kudrat, ta'alluq kudrat. Dia mengalihkan daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Itulah ruang lingkup dia. Ibarat kalau kita nak menggerakkan kereta, apa ruang lingkupnya? Sesuatu yang boleh menggerak, itu ruang lingkup dia. Kalau kita nak menggerakkan sesuatu, kita pakai lampu saja boleh gerak? Tak, bukan ruang lingkup bagi cahaya itu menggerakkan. Ruang lingkup bagi cahaya itulah menerangkan depan lampu. Tapi yang berkait dengan ruang lingkup bagi bergeraknya kereta itu ialah sesuatu yang menggerakkan. Itu perkaitan dia. Jadi ruang lingkup bagi berubahnya sesuatu daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, ruang lingkupnya ialah ta'alluq kudrat. Itulah mengadakan, meniadakan, mengalihkan daripada tiada kepada ada, mengalihkan daripada tiada kepada daripada ada kepada tiada. Itulah ruang lingkupnya. Jadi apabila kita fahami sini, ini berbentuk teori, kita ambil contoh pula. Ni kita ambil contoh. Contoh yang imkan tadi banyak. Esok saya boleh jadi raja, boleh tak? Harus pada akal, kerana raja itu ialah perkara yang mungkin. Esok saya mati, na'udzubillah min zalik, pun juga boleh, kerana perkara yang menerima ada, menerima tiada. Esok saya jadi jutawan, pun boleh. Semuanya adalah perkara yang harus. Semuanya bertakluk dengan takluk kudrat. Tapi kalau esok ataupun sekarang ni saya berada di dua tempat. Ni nampak je, tuan-tuan nampak saya kat sini ni. Zat saya kat sini. Tapi saya sekarang tengah melancong ni. Cuti. Melancong lah. Jadi adakah ta'alluq kudrat Allah Ta'ala dengan perkara tersebut? Persoalan. Adakah beradanya jisim saya pada dua tempat dalam satu masa, adakah ta'alluq kudrat Allah Ta'ala berkaitan dengan perkara tersebut? Macam mana kita tidak? Maka dilihat apa yang dimaksudkan dengan jisim saya berada di dua tempat. Jadi satu jisim berada di dua tempat pada masa yang sama, adakah ianya perkara yang imkan, perkara yang istihalah, ataupun perkara yang wujub? Mustahil wujub. Sudah pasti bukan wujub. Adakah boleh ataupun imkan, dan juga adakah tidak boleh? Boleh tak satu jisim saya berada pada dua tempat yang berbeza? Kenapa tak boleh? Kerana satu zat pada satu masa mesti satu tempat. Sebab apa? Kerana jisim itu mengambil ruang. Satu ruang dia tak akan ada dua ruang. Tak. Kerana jisim itu telus-telus untuk ruang dia. Ni sekarang ni satu je. Bukan kat sini tak boleh. Mesti satu juga. Dalam satu masa. Tapi kalau masa yang kedua tak ada masalah. Tapi dalam satu masa berada pada dua ruang, ini perkara yang mustahil. Kenapa? Kita haluskan lagi. Kerana nafsiyah bagi jirim ialah berruang, rongga dia yang khusus untuk diri dia. Itu nafsiyah dia. Itu yang lebih dalam lagi lah. Yang atas sikit kita kata, yang biasa sikit kita kata mustahil satu jirim berada pada dua tempat yang berlainan.
Kalau masa yang kedua tak ada masalah, masa yang lain tak ada masalah. Tapi satu masa berada pada dua tempat, itu perkara yang mustahil. Jadinya bila kita kata mustahil ialah bersifat dengan istihalah. Beradanya jirim pada dua tempat pada satu masa ialah perkara yang istihalah. Artinya perkara tersebut mesti tiada. Dia tidak boleh menerima ada, menerima tiada. Dia mesti istihalah. Artinya tak boleh ada. Bila tak boleh ada, perkara itu tidak berkaitan dengan ta'alluq kudrah Allah Ta'ala. Bawa lagi contoh lebih atas lagi. Boleh tak Tuhan menjadikan suatu kayu yang Tuhan sendiri tak boleh angkat kayu tersebut? Boleh tak Tuhan menjadikan satu cawan, yang cawan ni Tuhan sendiri tak boleh nak gerakkan? Kalau bahasa lama, boleh tak Tuhan menjadikan satu kayu, yang kayu tu Tuhan tak boleh nak angkat, nak gerakkan? Wah, ini boleh tak Tuhan menjadikan satu kayu, okey, tak ada masalah, satu kayu yang mana kayu itu Tuhan tak boleh nak gerakkan? Kasi minum. Menjadikan kayu tidak ada masalah, tapi menjadikan kayu yang mustahil itu yang bermasalah. Kita namakan sebagai kayu yang mustahil. Sebab apa kita katakan kayu mustahil? Kayu yang jirim tapi tak boleh, tidak kita katakan mengurangkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, itu perkara yang mustahil. Bila sebut saja jirim, kayu berat macam mana pun Tuhan boleh gerakkan boleh gerakkan bila-bila, sebagaimana Tuhan boleh diamkan dia dan juga Tuhan boleh gerakkan dia. Tapi menjadikan kayu yang tak boleh gerak, artinya Tuhan menjadikan perkara yang mustahil. Jadi menjadikan perkara yang mustahil, sebenarnya kenyataan tersebut adalah salah. Sebab apa? Kerana bukan ruang lingkup, bukan perbincangan bagi ta'alluq kudrah. Ta'alluq kudrah hanyalah perkara yang imkan sahaja, bukan perkara yang mustahil. Oleh kerana itulah, boleh tak Tuhan menjadikan anak Tuhan? Itu dah kita faham dah. Anak Tuhan ialah perkara yang mustahil. Jadi ta'alluq kudrat tidak berkaitan dengan mustahil. Oleh kerana itulah kita mengatakan menjadikan anak Tuhan itu perkara yang mustahil, bukan bermakna Tuhan itu lemah. Kerana apa? Kerana yang dimaksudkan dengan lemah apabila ta'alluq kudrat itu dia sebenarnya masuk dalam perkara tersebut, namun terkeluar kerana kekurangan ruang lingkup. Kekurangan, bukannya perkara tersebut tidak termasuk, tak, kerana kekurangan. Yang layaknya ialah masuk, tapi oleh kerana kurang maka terkeluar sedikit. Itulah timbulnya, barulah timbul pada ketika itu lemah. Sekarang kudrat kita kita katakan boleh menggerakkan apa-apa jirim. Jadi dinding ni jirim tak? Dinding jirim tak? Ni jirim tak? Jirim. Jadi apa-apa jirim itu ruang lingkup bagi kudrah saya. Jadi ni jirim saya boleh gerakkan, ni jirim saya boleh gerakkan, ini jirim pun boleh saya boleh cabut lagi ni. Tapi bila sebut saja dinding, ruang lingkup saya tak? Ruang lingkup kudrat saya, tapi saya mampu tak? Tak mampu, artinya ada terbatas. Tapi sepatutnya kalau saya boleh, maknanya saya hebat. Sebab dia masih dalam ruang lingkup lagi. Tapi saya terbatas, tak boleh memenuhkan ruang lingkup saya. Itu baru dinamakan sebagai lemah. Tapi apabila bukan ruang lingkup, maka bukan dinamakan sebagai lemah. Bila kita katakan ini dinamakan sebagai ta'alluq, seseorang itu dia kuat,
dan tenaga kuat. Namun dia tidak mampu mengungkapkan bahasa-bahasa yang indah. Adakah perkara tersebut bermakna dia kudrat dia tadi sebagai lemah? Tidak, kerana menuturkan bahasa-bahasa yang indah bukan ruang lingkup bagi kudrat. Ruang lingkup bagi bahasa-bahasa indah ialah seorang jiwa sastra. Itu ruang lingkupnya. Jelas itu. Itu sebab kalau ulama-ulama dulu mengatakan bahawasanya hebatnya gajah bukan bicara tentang lompat pokok daripada pokok kepada pokok. Oh, gajah ni tak hebat lah, dia tak boleh lompat daripada satu dahan kepada satu dahan yang lain. Tupai lebih hebat lagi. Nampak? Ini salah. Kerana kemampuan ataupun kudrat bagi gajah ialah menombangkan pokok, membalikkan batu. Batu yang besar dia boleh tolak lagi, bila besar lagi dia tak boleh. Itu dia namakan sebagai kekurangan dia, munasabah lah. Tapi kalau dia tak boleh lompat daripada satu dahan daripada dahan yang lain, kita tak kata gajah ni aku tak nak belilah, tak kuat. Ini dinamakan sebagai tak kena ruang lingkupnya. Dah salah kefahaman di situ. Jadi begitulah bicaranya. Bicaranya apabila kita katakan kudrat Allah Ta'ala hanya bertakluk dengan imkan, lalu Allah Ta'ala, takluk kudrat Allah Ta'ala tidak menjadikan perkara mustahil, bukan bermakna Tuhan itu lemah, kerana bukan ruang lingkup perkara tersebut, bukan dia punya jajaran dia, bukan perkaitan dia, hanya perkaitan dia perkara yang imkan. Jadinya bila dah faham begitu, adakah Tuhan tak mematikan diri dia bermakna Tuhan itu lemah? Tidak. Kerana mati Tuhan itu merupakan perkara yang apa? Mustahil. Bukan ruang lingkup kudrat. Jadinya kenyataan tersebut adalah salah. Kerana apa kita fahamkan tadi? Ruang lingkup hanyalah perkara yang imkan sahaja. Itu yang dimasukkan dengan perkaitan kudrah Allah Ta'ala. Ada soalan ni, Ustaz? Haji ada soalan tak? Ke nak balik cepat dah? Ada lagi, kita ada masa setengah jam lagi. 11 suku, insyaAllah kita berhenti 11.20. Kalau ada soalan lah, kalau ada soalan boleh berhenti awal. Nafsani. Semua. Kalau manusia lah, riak, takabur, hasad, redha, cinta, kasih, sabar, itu semua nafsani. Oleh kerana itulah sifat nafsani kita yang dalaman kita ni banyak yang berbentuk, yang perkara yang boleh dibentuk. Sebagaimana kanak-kanak dibentuk membina panca indera, dan juga dibentuk, kita akan bicara yang akan datang, kemahiran sifat bertutur. Jadi kita tidak ada malakah, tidak ada suatu sifat yang mana sifat tersebut boleh kita bertutur bahasa Arab dengan fasih, bahasa Perancis kita boleh sebut, tak boleh. Kerana tidak ada malakah, tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada sifat yang mana dengan sifat tersebut boleh kita menuturkan bahasa Arab. Oleh kerana itu, tak pelik orang Arab cakap Arab. Kerana daripada kecil dia belajar, bertatih, dengar ibu bapa dia, kemudian dia sebut, lalu dia cakap fasih lah. Orang Arab tak boleh cakap Melayu. Kenapa? Tidak dibentuk, tidak ada sifat. Jadi sifat ini, sebagian banyaklah sifat pada diri kita, sifat yang boleh dibentuk. Antaranya itulah membentukkan pertuturan. Begitulah juga dalaman kita. Ada suatu sifat, banyaklah ada sifat-sifat yang mana sifat itu sebenarnya kita kena bentuk dia, mewujudkan sifat tersebut dalam latih tubi. Maka antaranya ialah sifat sabar, redha,
kasih. Ini adalah sifat-sifat yang dibincangkan dalam ilmu tasawuf itu. Ialah sifat yang boleh dibentuk. Macam mana nak bentuk sifat tersebut? Sebagaimana kita nak bertutur bahasa Arab, ialah latih tu bi. Begitulah juga dengan sifat redha, mahabbah, semua tu dibentuk dengan ibadat. Tu tuan-tuan, itu sebenarnya perbincangan dia. Jadi sifat tersebut kena bentuk. Sebagaimana ada sifat yang perlu dihakis. Itulah sifat apa dia? Sifat marah, dengki. Itu sebenarnya perkara-perkara sifat-sifat yang boleh dihakis. Sebagaimana kesihatan juga adalah perkara yang ma'ani. Sihat adalah sifat ma'ani. Sakit sifat ma'ani juga. Jadi sifat ma'ani boleh dihakis dengan caranya tertentu. Begitu juga sifat ma'ani boleh dibentuk dengan cara yang tertentu. Itulah perbincangan nafsani. Itu akan merujuk pada nafs. Itu jangan tasawuf lah. Baiklah. Lagi 5 minit lagi. Apabila kita bicarakan tentang ta'alluq kudrat Allah Ta'ala, itu apa dia? Ta'alluq kudrat. Apakah ta'alluq fungsi itu kudrat Allah Ta'ala? Apa dia? Ijad dan i'dam. Mengadakan dan juga meniadakan perkara yang mungkin. Jadinya ilmuwan khususnya dalam Asy'ariyah berbahas tentang kudrat Allah Ta'ala ini, adakah ianya mengadakan dan juga meniadakan ataupun hanya mengadakan. Ni perbincangan dalam sikit. Sebab saya nak bawa ni, saya bagilah gula-gula sikit lah sebelum balik ni. Jadi kalau menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kudrat Allah Ta'ala ta'alluqnya hanyalah ijad, mengadakan saja. Tu je. Jadi ta'alluq kudrat apa dia? Mengadakan, bukan meniadakan. Dia hanya mengadakan. Jadi sebelum balik ni bagilah gula-gula yang kasi akan datang, nak lagi nanti datang kan. Dia terasa nak, datang lagi. Dia hanya mengadakan, bukan meniadakan. Namun sebahagian lagi mengatakan, ashab Abu Hasan Asy'ari mengatakan bukan sekadar mengadakan, bahkan meniadakan. Tapi sebenarnya ijad saja sudah memadai. Hanya mengadakan saja. Tuhan hanya mengadakan je. Tuhan bukan meniadakan. Tuhan mengadakan je. Tapi bila faham tentang ijad, maka kita faham akan yang lain. Macam mana? Ini bawa masuk sikit. 12 kawan balik. Kudrat. Apa ta'alluq tadi? Ijad. Ijad, mengadakan. Ijad daripada mengadakan. Lihat ni contoh contoh jisim. Jisim ni imkan kan? Perkara imkan, jadi perkaitan dia. Jisim ni kita katakan ada 6 lah. 6 juzuk. Ni ibarat 6 juzuk lah, 6 jauhar. Jadi kalau ikutkan besarkan lagi, maknanya ada 6 bilion juzuk lah sini. Maknanya kalau kita atom dia bukan kata 6 bilion, 6 trilion kita tak tahu. Mungkin lebih daripada tu. Jadi kita nak mudah fahamnya, bayangkan dia ada 6 juzuk. 6 juzuk ni banyak sangat, kita ambil satu saja. Ambil satu saja contoh. Ini dinamakan sebagai apa dia? Jauhar. Satu juzuk dinamakan sebagai jauhar. Jirim, satu jirim. Banyak ni 6. Tapi kalau yang ini mungkin 6 bilion lah. Kita mudahkan. Satu jauhar, satu arad. Satu jauhar ni zat dia, dan dia ada arad. Arad tu apa dia? Sifat ma'ani.
Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah Ta'ala menjadikan jirim ataupun jauhar tadi, dan jauhar kekal, dua masa dan lebih. Ya. Kemudian apa lagi? Kita faham kaedah dia macam mana? Setiap zat mesti ada sifat ma'ani. Yish. Ani. Ya. Uish. Tinggal saya ngilu. Jauhar kekal dua masa dan lebih. Bila Allah Ta'ala menjadikan satu jauhar ini, dia boleh kekal. Jadi jauhar tadi, ni dia jauhar yang kemudian ni sekarang ni. Ni dia jauhar yang esok. Ini itu dia jauhar kekal. Dua masa dan lebih. Namun dalam masa yang sama, jauhar ataupun zat itu dia mesti ada sifat ma'ani. Artinya apabila ada jauhar, secara automatik ada sifat ma'ani. Dia tak boleh terdahulu terkemudian. Tak boleh terdahulu terkemudian. Adanya sifat ada jauhar, adalah sifat ma'ani di situ. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita kena ketahui bahawasanya baqa', sifat baqa'. Kita ini ada sifat baqa' juga. Kita ada sifat baqa'. Baqa' sifat ma'ani menurut Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Baqa' ialah sifat ma'ani menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita bincangkan dahulu. Tapi kalau mutaakhirin, baqa' ialah sifat salbiyah. Jadi menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita juga ada sifat baqa'. Merupakan sifat ma'ani bagi manusia. Tapi baqa' kita di situ bukan masuk baqa' tu Tuhan. Baqa' Tuhan ini tidak ada perakhiran. Baiklah, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula, antaranya juga baqa' dan juga sifat apa dia? Mengambil ruang. Lagi apa lagi? Jirim mesti mengambil apa? Mengambil ruang. Yang keempat, ataupun tempat, ataupun dinamakan sebagai apa dia? Gerak diam. Itu akan bincang akan datang. Artinya dia mesti bertempat. Itu antara perkaitan-perkaitan tentang jauhar. Perkaitan tentang jauhar. Banyak lagi sifat dia. Banyak lagi sifat ma'ani dia. Banyak sifat ma'ani dia. Kemudiannya, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat ma'ani, bawa pula arad. Bila saya kata sifat ma'ani ni, kena bezakan antara Tuhan dan juga makhluk. Arad ataupun sifat ma'ani makhluk tidak kekal. Ini kena faham. Tidak kekal
2 masa. 2 masa dan lebih. Ni kena faham. Arad, sifat ma'ani bagi makhluk, contoh sekarang benda ni, jauhar ni, arad dia, sifat warna ni, contoh sifat warna ni, dia tidak kekal 2 masa. Tidak kekal 2 masa macam mana? Biru sekarang ni bukan biru semalam, bukan biru kemarin. Tak. Biru sekarang ni bukan biru akan datang ni, tak. Sentiasa tajaddud. Sentiasa Allah Ta'ala bawakan warna yang baharu, sama ada semisal, sama juga kuantiti dia, ataupun lebih ataupun kurang. Contohnya macam mana? Daun pisang. Saya contoh paling mudah, sebab apa saya rumah saya tepi kebun pisang. Daun pisang lah dia punya contoh dia. Daun pisang, kita cantaskan daun pisang. Hari ni kita cantas, esok jadi apa? Kuning. Lusa jadi apa? Coklat. Hitam. Nampak? Jadinya macam mana? Kalau kita potong masa dia, kita nampak setiap waktu itu sebenarnya berubah. Ini bererti macam mana? Setiap waktu Tuhan menghilangkan warna yang awal, kemudian dibawakan warna yang kedua, dibuang warna yang kedua, hilang warna kedua, didatangkan warna yang ketiga, dibuang warna ketiga, didatangkan warna yang keempat. Yang didatangkan warna yang lain itu sama dia punya kuantiti dia punya level dia, ataupun kurang, ataupun berubah langsung daripada kuning, daripada hijau menjadi kuning. Nampak? Jadi kita faham di sini, tajaddud, sentiasa Tuhan mengadakan akan sifat warna tersebut. Bukan sekadar warna, semua sifat ma'ani, semua arad bagi makhluk itu sentiasa Allah Ta'ala diganti bau. Jelas tu Bila kita katakan arad tidak kekal tidak kekal lebih daripada 2 masa, jadi dia ibarat macam kita buka torch, pupuk. Jadi bukannya menghilangkan akan cahaya tersebut, hanyalah tidak memanjangkan tempohnya. Itu sebenarnya. Bukannya menghilangkan cahaya, dia hanya apa dia? Tidak memanjangkan tempoh, tu saja. Tak nampak kat situ Senang katanya yang lainnya, apabila memanjangkan tempoh, artinya macam mana? Mengadakan bau. Sebenarnya tidak ada istilah apa dia? Meniadakan. Cuma apa dia? Sentiasa mengada. Kerana setiap kali ada, lepas tu hilang. Setiap kali ada, hilang. Jadi sentiasa memanjangkan, mengadakan. Bukannya meniadakan. Tapi bila cukup tempoh, mengada, stop, tak mengadakan lagi. Jadi adakah dinamakan sebagai meniadakan? Tidak. Dia hanya tidak mengadakan saja. Dia tak perpanjangkan lagi dah. Stop situ. Jadi tak ada timbul apa dia sebenarnya. Meniadakan. Jelas itu. Itu bila bicara tentang sifat. Kena ingat pula, bila antara sifat dan juga zat, tidak ada suatu pun zat tanpa sifat. Antaranya jelas sifat baqa. Bila Tuhan stop saja sifat, termasuk sifat baqa bagi apa dia? Bagi jisim tersebut, maka secara automatik jirim tadi tak ada. Jelas tak? Jadi dia menyekat saja, tidak menjadikan saja. Secara automatik tiada perkara tersebut. Jelas tak? Jadinya menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kudrat Allah Ta'ala ialah ijad. Itu saja. Jadinya Allah Ta'ala menjadikan umur kita, sifat kita dengan zat kita ni, selagi ada zat, selagi itu mesti ada sifat. Bila Allah Ta'ala stop saja sifat ma'ani kita, otomatik zat kita habis. Jadi kudrat hanyalah bertakluk mengadakan, bukannya meniadakan. Namun walaupun begitu, kita faham dah, itu maksudnya meniadakan jugalah kan. Tapi bila lihat pada kudrat, dia hanya mengadakan saja.
Jelas tu tapi kita fahamlah maksud sebenarnya. Dan ilmuwan yang selepasnya pula mereka mengatakan bukan sekadar mengadakan tapi meniadakan juga. Ini masalah tak ada apa-apa pun. Jadi kita boleh kata Allah Ta'ala mengadakan dan juga meniadakan. Tapi kalau kita faham betul-betul apa yang pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ialah kudrat Allah Ta'ala mengadakan sahaja. Jadi meniadakan dengan maksud apa dia? Tuhan tak jadikan lagi, tak meneruskan lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan meniadakan. Jelas itu Ada soalan tak? Dah lebih masa saya. Jadi insyaAllah lah raya nantilah, hujung raya jalan puas dulu, buat kuih raya puas dulu. Lepas tu kita pening balik. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedaifan kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa ali qaryatina muqimas shalah. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqti alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.